sahabat-sahabat yang berada di rumah, kalau mereka ada sebarang pertanyaan nak ditanyakan kepada saya, bolehlah ajukan soalan anda terus kepada saya di ruangan TikTok saya, Datuk Lokman Nur Adam. Okey, silakan saudara Azrul. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tok. 2-3 hari ni kecoh berkenaan dengan kepimpinan tertinggi Bersatu dan juga akar umbi mereka bakal beralih ke PKR, Tok. Ada komen tak? Saya rasa benda ni kita sudah jangka awal lagi. Seperti mana yang kita sedia maklum, bahawa Parti Bersatu tu pun ditubuhkan oleh mereka-mereka yang bak kata orang itu mempunyai track record lompat parti. Sama ada mereka pernah berada di dalam Barisan Nasional atau UMNO, ataupun mereka pernah berada dalam parti-parti lain. Disebabkan rasa kecewa, tidak puas hati terhadap sesuatu, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melompat parti, untuk berpindah ataupun berhijrah ke parti lain dan membentuk Bersatu. Kalau kita lihat pengasas dia pun, Tun Dr. Mahathir, daripada seorang ahli UMNO dipecat, kemudian dibawa masuk oleh Tun Razak, kemudian bila dia bergaduh dengan Tengku Razali, diharamkan UMNO, kemudian dia buat UMNO baru. Bila dia buat UMNO baru, dia angkat Pak Lah menjadi Perdana Menteri menggantikan beliau. Kemudian dia tak puas hati dengan Pak Lah, dia keluar daripada UMNO baru. Kemudian dia masuk balik zaman Datuk Seri Najib. Bila dia tak puas hati dengan Datuk Seri Najib kerana Datuk Seri Najib menghentikan penguasaan dari segi kroni-kroni beliau di IPP, kemudian Independent Power Producer, kemudian anak dia pula tak berpeluang untuk memenangi jawatan naib presiden. Dia kecewa kerana Datuk Seri Najib tak support katanya. Padahal Datuk Seri Najib dah tanya dulu dengan anak dia nak bertanding jawatan apa. Bila anak dia kata, Mukhlis kata nak bertanding jawatan MT saja, barulah Datuk Seri Najib endorse Datuk Zahid dan Datuk Seri Syafiq Abdal dan juga Isyamuddin Tun Husin. Lepas tu dia marah pula. Kemudian kita lihat kemudian ditubuhkan Bersatu. Bila ditubuhkan Bersatu, last kali dia dipecat oleh Muhyiddin daripada jawatan pengurusi Bersatu dan ahli Bersatu. Kemudian ditubuhkan Pejuang pula. Lepas ditubuhkan Pejuang, dia bertanding pula atas tiket GTA. Kemudian Pejuang pula keluar daripada GTA. Anak dia sendiri keluar daripada parti ni. Kemudian dia pula keluar daripada Pejuang. Sekarang dah jadi macam polong tak ada tuan, tuan-tuan. Jadi bagi saya, kalau ahli-ahli yang mengikuti beliau ni mengambil keputusan bila tak puas hati dengan sesuatu perkara, mereka menghukum parti, ini bagi saya tak ada satu benda yang pelik lah. Sepatutnya kalau mereka tak puas hati dengan kepimpinan parti, yang patut dihukum, yang patut dicerca, yang patut dimaki hamun ialah individu yang menerajui parti. Kalau dia tak puas hati dengan Tan Sri Muhyiddin, dia patut serang Tan Sri Muhyiddin. Bukan dia mengambil keputusan dia, kata orang tu, dia tinggalkan parti. Tapi ialah, ini hak demokrasi masing-masing. Kalau mereka nak mengambil keputusan untuk tidak menyokong lagi Muhyiddin, saya juga faham. Kerana nampak jelas Tan Sri Muhyiddin sekarang ni telah gagal untuk menjaga kebajikan ahli-ahli dia, termasuklah wakil rakyat dia. Dia hanya memikir tentang diri dia sendiri saja. Dan disebabkan kalau kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Syed Abu Husin, beliau mula merasa was-was terhadap Muhyiddin ni bila Muhyiddin mengatakan bahawa beliau membatalkan hasrat untuk keluar meninggalkan ataupun mengosongkan untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden Bersatu ni disebabkan arahan isteri dia, Puan Sri Noraini. Jadi
Muhyiddin sendiri mengatakan bahawa Puan Sri Noraini itulah yang berkuasa. Jadi kita tak terkejut lah kalau misalnya Ahli Bersatu merasakan bahawa pemimpin mereka ni dayus dan merasakan mereka ni lebih baik bersama dengan PKR, bersama dengan Perdana Menteri yang baru. Saya rasa tidak ada siapa yang boleh menghalang. Itu hak ahli-ahli bersatu tersebut. Okey? Itu seterusnya tu ada dakwaan yang mengatakan kerajaan ni campur tangan di dalam sistem parlimen, bermakna macam kita mengawal speaker tu. Kita tak mengawal speaker tu. Yang dimasukkan oleh YB Fahmi tu, perjumpaan dengan speaker tu biasalah. Ketua Pembangkang pun jumpa dengan speaker, Perdana Menteri pun jumpa dengan speaker, ahli-ahli parlimen pembangkang pun banyak berjumpa dengan speaker, kan? Kalau dia nak berjumpa dengan speaker, nak berunding ke, contohnya macam Wan Saiful Wan Jan, dia dah tahu dia dah nak kena gantung 6 bulan, dia berjumpa dengan speaker juga, kan? Dia minta maaf dan sebagainya. Lepas tu dalam parlimen, speaker bagi laluan untuk dia bercakap sebelum dia kena gantung 6 bulan. Last kali dia terselamat. So sebenarnya tak ada masalah, kan? Speaker ni orang yang mengendalikan parlimen. Kalau speaker Dewan Negara, orang yang mengendalikan Dewan Negara. Kalau speaker Dewan Rakyat, orang yang mengendalikan Dewan Rakyat. So dia yang menjaga peraturan, dia yang menjaga kelakuan ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Negara. So tak ada masalah untuk berjumpa dengan speaker. Okey? Okey. Ini menarik sikit tu. Disebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan yang Syed Saddiq bakal bersama dengan Perikatan Nasional untuk Jelajah Rakyat. Dan Syed Saddiq mengakui yang beliau akan turut sama, tetapi Muda menegaskan bahawasanya ini adalah keputusan peribadi Syed Saddiq, bukan keputusan Muda. Mungkin ada pandangan daripada tu. Bagi saya, kita dah lama tahu bahawa Muda ni tali barut atur, kan? Cuma dia tak keluar daripada Pakatan Harapan peringkat awal tu, kan? Dia bawa diri dia sendiri dalam parti baru. Tapi semua tu ada agenda dia. Agenda dia belakangnya diatur oleh Mahathir. Dan kita pun tahu ada banyak pihak yang menaja Syed Saddiq ni. Dan hari ini, bila mana Syed Saddiq yang sebelum ini berada dalam Kerajaan Perpaduan, tiba-tiba menarik sokongan terhadap PMX, kita pun tahu siapa yang telah mengarahkan beliau. Dan itu jelas menunjukkan bahawa beliau bukan bersama dengan kerajaan PMX. Beliau adalah Trojan Horse, ataupun bak kata orang tu, orang yang dipasang oleh pihak tertentu untuk berada di dalam kerajaan perpaduan bagi membolehkan maklumat-maklumat diperolehi. Dan itu sebabnya Dato' Sri Anwar pun tak pernah memanggil beliau sebagai salah seorang ataupun sebahagian daripada komiti yang duduk di dalam majlis presiden walaupun dia presiden parti. Kerana saya yakin Dato' Sri Anwar boleh membaca ketidakjujuran Syed Saddiq ni. Dan hari ini kalau Syed Saddiq nak bersama dengan Muhyiddin pun kita tak terkejut, kerana Syed Saddiq ni daripada dulu sampai sekarang dia hanya fikir tentang agenda peribadi dia. Tetapi dia cuma menamakan agenda peribadi dia agenda rakyat. Dia mengatakan bahawa dia buat semua ni kerana rakyat. Semuanya kerana rakyat. Tapi pada hakikat dan realitinya, ianya kerana agenda peribadi beliau. Agenda peribadi beliau. Bukan kerana rakyat ataupun kerana orang muar. Dia dah lama dah bersama dengan Muhyiddin, dengan Mahathir. Tak ada apa yang kita nak pelik. Kalau hari ini dia mengambil keputusan, dia nak bersama dengan Muhyiddin ataupun Mahathir. Sekali lagi, tak ada apa yang pelik. Okey.